إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Dan engkau ketahui, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, bahawasanya perkara ini iaitulah takwa yang menghimpunkan bagi kebajikan dunia dan akhirat. Takwa ialah benda jami', taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa syarul ha'ilah. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah, takut ke Tuhan dipanggil midar. Apa midar? Paksi, tempat berpusingnya segala kebajikan dunia akhirat, segala keselamatan dunia akhirat. Jadi duduk di atas, ya, maknanya takwa Allah. Ada takwa yang sungguh maka berjaya di dunia akhirat, ya. Maka takwa maknanya intisarul awamir wa jitinabun nawahi zahiran wa batinan, menjunjung akan perintah Tuhan dan jauhkan larangan dia, zahir dan batin. Itu mana takwa ilahi midariku di sa'adah. Takwa ni midar paksi, berpusing segala kebajikan dunia akhirat. Wa tiba'u ahwa ra'sus syarril ha'ilah, mengikut akan nafsu syar kejahatan yang mendinding menghijab seorang dengan Tuhannya. Maka kata Imam Ghazali sini bahawasanya perkara ini ialah takwa yang menghimpunkan kebajikan dunia dan akhirat, yang memadai bagi sekalian yang dicita. Cukup kalau insan itu jadi insan muttaqin, berjaya dia membentuk diri dia sebagai insan yang muttaqin, yang bertakwa, maka cukuplah tu, berjayalah dia, ya, dan dia diangkat martabat oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah orang yang paling tinggi darajat takwanya. Dan dia pula yang menyampaikan seseorang tadi kepada hadrat Allah Ta'ala, kepada yang terlebih darajat di dalam ubudiyah kehambaan. Tuhan angkat darajat itu. Dan inilah asal yang melebih atasnya dan padanya itu memadai bagi orang yang melihat oleh cahaya mata hati. Mana orang yang menggunakan basirah mata dalam dia yang sempurna, yang telah dicuci daripada pandangan nafsu yang liar, dia akan nampak terang betapa hebatnya sifat takwa ini, dan dapat petunjuk dengan dia dan diamalkan, dengan yang demikian itu maka dapat mana kaya, maknanya sempurna jiwa dia tadi dengan Tuhannya. Wallahu waliyul hidayah wa taufiq bi fadlih. Allah Ta'ala lah yang menguruskan hidayah, taufik dengan kurniaan dia. Maka jika engkau kata, Imam Ghazali datangkan satu persoalan, jika engkau kata IP soal, kalauan soal tanya kita, sesungguhnya telah besarlah kadar dan perkara ini dan tinggi tempatnya, ya, takwa ini diangkat oleh Quran dan sangat berhajat, ya, kepada mengetahui akan dia. Maka tiada dapat tiada sekarang daripada tafsilnya. Sekarang maknanya huraian dia, perincian dia. Itu soalan dia, minta diperincikan. Maka ketahui alimu, ni jawapan daripada Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Dia soal kemudian dijawab. Maka ketahui alimu bahawasanya pekerjaan itu demikianlah, mana kedudukan dia begitulah tingginya, sifat takwa di dalam diri seseorang perlu diwujudkan. Maka sebenar baginya bahawa besar kadarnya dan lazimlah tuntutnya
dan menyentuhlah hajat kepada mengetahui, mana sangat-sangat kita berhajat memahaminya akan dia dan mengenal akan dia. Itulah sifat takwa ni. Dan tetapi engkau ketahui bahawasanya tiap-tiap yang mulia-mulia dan yang besar-besar, mana benda yang mahal harganya, yang besar dan mulia kedudukannya, itu berkendak kepada menghelakan dia kepada tuntut yang banyak. Mana nak mendapatkan hasil benda yang mahal bukan senang, kena tuntut sungguh maknanya. Dan kepada penat yang besar, mana pengorbanan yang besar, kena berpenat ya untuk mendapatkan benda yang bernilai. Dan hemah yang tinggi, mempunyai maknanya niat qasad, tujuan hada tuju yang tinggi, yang sungguh kuat. Kalau tidak, takut tak tercapai. Sebab benda bila mahal, begitulah kedudukan dia. Ya, nak mendapat dia, ujian dia, rintangan dia, kesungguhan semua akan diberikan sungguh. Dan bersungguh-sungguh yang sangat. Bagaimana kalau dah duduk taraf ni kita main sikit-sikit, takut tak berjejak kan. Maka tiba-tiba mana terkala itu, seperti bahawasanya ini perkara yang amat besar dan amat mulia. Kalau tidak, masa yang Quran sebut inna akramakum, sesungguhnya semulia-mulia Allah Ta'ala sendiri angkat darjat. Ya, semulia-mulia, sehebat-hebat orang di sisi Ta'ala jawab dia, indallahi atqakum, orang yang paling tinggi darajat takwanya, zahirnya dan batin dia. Pada 3 peringkat tu, takwa peringkat mubtadi, mutawasid dan muntaha. Peringkat mubtadi, takwa makna dia pelihara diri dia dengan pertolongan Tuhan, dia dapat apa? Iaitulah taufik. Ya, dia dapat taufik. Bila ada makna taufik, petunjuk dari Tuhan, ya, kekuatan di ibadat, maka dia dapat memelihara daripada apa? Keuntungan besar dia daripada asyirk wal kufri. Dia terhindar daripada syirik dan kekufuran. Yang pertama. Yang kedua, takwa yang kedua dia pelihara, ya, itulah sehingga dia mendapat akan inayah, bantuan dari Allah Ta'ala. Maka bila inayah, mahfuzun alil kabair was saghair, dia terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil yang mengotori kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketiga, dia dapat apa? Riayah. Mana takwa, kita minta supaya dapat riayah, pemeliharaan dari Allah. Maka dia dapat mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Mana dia dapat terpelihara daripada kelalaian, ya, dalam kalbi dia, sentiasa menghadap hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka memelihara 3 pelihara itu. Ya, dia dapat pelihara daripada syirik dan kufur, dia terpelihara daripada saghair wal kabair, besar dosa besar dan kecil, dan terpelihara daripada segala kelalaian. Ini 3 peringkat takwa. Baru dia duduk betul insan muttaqin, maka dilambung tinggi darajat di dalam Al-Quranul Karim. Maka oleh kerana benda ini besar, tentulah kita faham benda bila mahal, maka memperoleh dia kena bersungguh. Maka kemuliaan dan perangai yang baik didapati akan dia atas sekira-kira kepayahan dan kebencian. Mana nak dapat benda besar, mestilah dia menempuh berbagai ujian, dan maknanya benda-benda yang sangat dibenci oleh nafsu dia. Dan bahawasanya lazat itu atas kadar belanja. Siapa nak makan lazat kena keluar modal lebih kan. Kalau tidak makan kering je lah. Nak makan sedap kena modal lebih. Itu lazat dunia. Ini kias saja. Kalau nak lazat dengan Tuhan, Masya Allah, ya, tidak boleh dibayangkan. Kenikmatan paling besar wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka engkau dengan Tuhan, ya. Maka memerlukan apa? Istighal, penumpuan. Bila seorang istighal, menumpukan betul qalbi dia dengan Tuhan, maka dia akan dapat pertama apa? Dia panggil, iaitulah kemanisan, lazah. Tuhan berikan kelazatan dengan Tuhan. Bila kelazatan dia akan dapat, maka ditarik lagi kedua, kemanisan, kemudian kelazatan, kemudian dia dapat apa? Iaitulah kerinduan. Dia panggil asyik, asyikani wa asyiktu, ya, dia asyik dengan Tuhan, atau kuat tu. Kemudian barulah rafa'tul hijab, aku buka hijab antara dia dengan aku. Rohani dia terbuka, berbagai futuhat, fuyudat, limpahan dari Allah Ta'ala akan didapat. Jadi maknanya kesimpulan dia kena apa? Bersungguh-sungguh. Dan kesungguhan ini kurnia dari Tuhan. Jadi kita minta, bangun malam-malam minta, ya Allah, kau senaraikanlah hamba-Mu yang fakir, yang hina ini sebagai orang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh pada jalan Engkau. Sebab Engkau dah berjanjikan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tu, wallazina jahadu, yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan pimpin dan beri hidayat akan jalan kami, tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi kadar pengorbanan yang kita berikan, kadar itu akan diberi oleh Allah Ta'ala. Biqadri ma ta'anna tanaluma tatamanna, dengan kadar mana kamu bersungguh dibuka. Syarat besar apa? Ijtihad. Dalil, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bermula mereka yang mujahadah, mana bersungguh-sungguh memberikan penumpuan pada kami, mana pada jalan makrifat akan kami. Sungguhnya kami tunjukkan mereka itu akan jalan kami. Jalan tu banyak tu, sebab dia bawa dengan kalimah jamak, subul. Sabil satu, subul jamak dia. Mana berbagai-bagai jalan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala serta orang-orang yang muhsinin. Mana muhsin, orang yang beramal saleh, yang melakukan kebaikan, amal saleh, maka dia, Allah Ta'ala berserta dengan dia. Mana memberikan bantuan, memberikan pertolongan, hidayat, pertolongan, pemeliharaan. Ketiga perkara besar, ya. Tiga perkara besar kita minta. Pertama apa? Hidayah. Yang kedua, pertolongan, petunjuk, pertolongan, dan pemeliharaan. Itu tiga benda cukup tu kau dapat. Dan lagi firman Allah, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala senya amatlah lembut lagi amat kasih sayang. Allah Ta'ala maknanya maha pengasih, maha penyayang, maha lemah lembut terhadap hamba, dan pada tangannya, yakni kudratnya, iaitulah mudah tiap-tiap yang payah. Maka dengan dengar olehmu dan jaga dan faham olehmu akan kenyataan had ini perkara, iaitulah hingga engkau belajar akan dia dan engkau bersungguh-sungguh bagi berdiri dengan dia dan minta tolong dengan Allah Ta'ala hingga engkau amalkan barang yang engkau ketahui daripadanya. Maka bahawasanya kelakuan sekalian di dalam yang demikian itu, bermula Allah Ta'ala yang memerintahkan hidayat dan taufik dan kurnianya. Ya, ayat di sini, huwallazi yunazzilu ala abdi, Allah Ta'ala yang menurun ke atas hamba dia ayatin bayyinat, maknanya ayat tanda-tanda yang terang. Supaya apa Tuhan tunjukkan? Liyukhrijakum, supaya mengeluarkan kamu minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala turunkan keterangan ayat sama ada ayat al-maqru'ah, ayat yang dibaca ialah Al-Quranul Karim, atau juga ayat al-manzurah, mana ayat tanda kebesaran yang dilihat, iaitulah sekalian alam. Kulin zuru maza fis samawati wal ard, sila perhati sekalian alam yang dia merupakan dalil menunjuk madlul ila Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan mazhar al-mahaluz zuhur, cermin tempat memandang kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Itu tuan ke benda ni tujuan liyukhrijakum, untuk mengeluarkan akan kamu minaz zulumat, daripada segala kegelapan, ila nur, kepada nur. Zulumat makna kegelapan, makna jalan-jalan yang tak elok terlampau banyak, sebab dia buat dengan kalimah jamak tu. Zulmatun, zulmatani, zulumat, makna berbagai-bagai jalan kegelapan menuju kepada jalan satu je. Sebab tu agama tu macam-macam dan pahaman. Hindunya, Buddha, Kristian, musyriknya, kafir wasani, macam-macam jenis kafir banyak antar. Tapi yang betul dia satu je, Islam nur satu. Sebab dia bawa nur ila nur satu. Mana jalan kebenaran di satu. Yang lain mana berlambat-lambat tu semua yang tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Inna dina indallah al-Islam, ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari lain daripada Islam sebagai cara dia, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, sebab tu dia katakan al-kufar millatun wahidah. Kafir macam-macam jenis kafir, dan walhasil satu je. Ya, walhasil dia satu je, kufur mana. Adapun jalan dia banyak.
Maka Islam jalan ini satu, ilan nur satu. Wa inna allaha bikum laraufur rahim. Semuanya Ta'ala dengan kita ni sangat kasih sayang dan maha pengasih dan penyayang. Itu maknanya apa? Disuruh kita menepati dengan ayatnya. Tujuan yang Allah turunkan supaya apa? Mengeluarkan kita minaz zulumat ilan nur, daripada zulmatul jahli kepada nurul ilmi, daripada zulmatul ghafrah kepada nuril yaqazah, ya, daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu, daripada kegelapan kelalaian kepada cahaya kesedaran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada zulmatul jahli kepada nurul ma'rifah, yang menuju kepada cahaya makrifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Tuan Pengarang Imam Ghazali, ketahui olehmu pertama-tama bahawa sebenarnya takwa pada kata syuyukh, syaikhun syuyukh, mana para guru kami, para mursyid, para guru, pada ulama, ya, aulia ni, kata Imam Ghazali rahimahumullah taala, ialah menyucikan dia dari hati daripada dosa yang tiada mendahului daripadanya umpama. Ialah menyucikan di hati, menyucikan di hati. Mana seseorang menyucikan akan hati dia daripada dosa yang tiada mendahului daripadamu umpamanya, hingga dijadikan oleh hamba daripada kuat citanya itu atas meninggalkan dia yang memeliharakan antara hamba dan antara segala maksiat. Demikianlah itu pesanan daripada segala masyayikh atau syuyukh, guru-guru kami, ialah tathhirul qalb, menyucikan akan hati, minad danas, ya, ukhrud min awsafil bashariyati an kulli wasfin munaqidin li ubudiyati litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Ukhrud mana keluarkan diri kamu, mana sucikan, ya, ukhrud min awsafil bashariyah, daripada segala sifat basyariah, kemanusiaan yang bercampur dengan kekotoran nafsu, ya, sifat-sifat itu buangkan. Ulama kira lebih kurang 800 penyakit, dan ya, yang besar-besar itu 10 ada, ya, wujud, riya, takabur, ego, hubul dunia, hubul mal, hubul riyasah, banyak tentang tu. Kena bersihkan tu, penyakit-penyakit dalaman, supaya rohani kita sihat. Daripada sifat yang munaqid, sifat kekejian ini munaqid, dia berlawanan, dia bertentangan dengan ubudiyah, kehambaan. Bila insan bertaubat dan bersihkan daripada sifat ini, dia akan ditarik duduk dalam hadrat, ya, makam ubudiyah dengan Tuhan. Litakulu nidai haqqi mujiban, supaya seruan Ta'ala tu dapat diterima. Wa bi hadrati qaribah, dan pada hadrat Tuhan dia hampir. Itu sebab tu penyucian daripada yang pertama, awalul maqamat at-taubah. Awalul maqamat, awal-awal peringkat makam kedudukan hamba dengan Tuhannya ialah taubat. La ibadat liman lam yatub. Tidak ada ibadat yang diiktiraf bagi orang yang tidak bertaubat. Sebab taubat adalah penyucian. Penyucian benda apa yang kita suci. Manusia, kita tak akan bersihkan benda yang dah bersih, kita nak bersihkan benda yang kotor. Jadi maksiat, dosa itu kekotoran, jadi perlu dibersih. Maka penyental dia istighfar wa taubah. Lepas tu bila dia bersihkan daripada dosa, jadi dengan taubat, maka dia akan rasa rahsia kalbi dia akan dicempakkan oleh Ta'ala. Lazzatun ibadat, ya, mana ringan ibadat dia akan rasakan. Inna sikala zunub yamna ila masyila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa tu menyekat seorang tu daripada ringan mengerjakan ibadah. Lepas tu bila kita ibadat rasa lazat ringan, itu menandakan alhamdulillah, jiwa dia bersih. Tapi kalau dia buat ibadah rasa berat, dia buat tapi berat, tu cek dia ada sangkut, ya, dia ada sangkut, cek balik, silakan bersih kembali dengan basuhan sentaran istighfar wa taubah. Kemudian kata Syekh kami rahimallahu ta'ala, dan demikian lagi asal lafaz taqwa pada lugah, pada bahasa Arab, dia diambil daripada lafaz apa? Wiqayah. Taqwa diambil daripada wiqayah, dan dikata waqayaqi wiqayatan wa waqwa. Itu baca dalam ilmu lapuntan, ilmu Arab dia ambil dalam ilmu apa lagi, ilmu saraf, dia pada ihlal dan nukilat kulibat, itu tukar huruf, ni asal itu.
Asal waqa yaqi wiqayah wa waqwa. Maka ditukarkan waw, ya, ditukarkan waw akan tak, ya. Waqwa tu tukar wa, ditukarkan tak, seperti kata mereka itu, yakni Arab pada, ya, al-wuklan, ditukar tak, wa jadi tak, jadi tuklan. Waqwa ditukar jadi takwa. Itu asal gitulah, ya. Maka jadilah ia daripada waqwa jadi lafaz takwa. Itu segi lugah bahasa ni. Habis itu. Makna apa takwa? Beringat, berhati-hati, berjaga. Kalau orang Melayu kita biasa sebut takwa, takut, kan, itu maknanya. Maka tiba-tiba mana terkali itu, tiba-tiba Pak Izan, mana terkali itu, hasillah peliharaan antara hamba dan antara, ya, maasi. Apa maasi? Jamak daripada maksiat, segala maksiat. Bila ada takwa tadi, insan tu akan terpelihara, akan terkawal daripada maasi. Maksiatun, maasi jamak ni, daripada segala kekotoran maksiat, daripada kuat azamnya, ya, azam yang kuat yang Tuhan beri kat dia atas meninggalkan dia, meninggalkan akan maksiat, dan ditetapkan hatinya di atas yang demikian itu. Mana Tuhan pertetapkan kalbi kita, maknanya tidak mahu lagi buat perkara yang dikatakan maksiat, iaitulah yang menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil hakikat dia rayu dan minta sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu satu cerita yang masuk dalam hadis kan, seorang daripada orang yang belum Islam, dia nak masuk Islam, tapi dahsyat mungkar yang dibuat ni, hari-hari dia berzina, kan? Dahsyat adalah hari-hari dah jadi ketagih, macam tagih dada, kan? Jadi bila dia nak masuk Islam, diminta dengan Nabi tu nak excuse benda ni, ya, dia nak masuk tapi benda ni beri kelonggaran ke dia, boleh? Nabi kata tak boleh benda ni. Ya, Nabi nak buat macam mana ni? Memang dia dah lazim ketagih. Rasulullah suruh dia bangun malam minta doa ni, ya, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zain fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alni minar rasyidin. Baca doa ni, Allahumma habbib ilaina al-iman, ya Allah engkau tanamkanlah kekuatan iman dalam kalbiku, wa zayyin fi qulubina, dan hiaskan iman tu dalam kalbiku. Kemudian yang kedua, wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, dan minta Allah Ta'ala berikan, cempakkan dalam kalbi kita perasaan benci, tak mahu daripada maksiat, ya. Akhirnya baca doa tu malam, besok pagi ubah juga, pum, dia pusing. Dia turun jumpa Rasulullah, dah tak nak, dia kata takut dah. Maknanya tu tuan pusing. Sebab tu yang memusing ialah dia. Waktu dalam mazhab Taus, satu daripada mujtahid mutlak, dia wajibkan qabla salam, dalam sembahyang sebelum salam kita baca doa tu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i kita sunat. Ya, mazhab tahu saya kata wajib tu. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, pertetapkan hatiku di atas agama Engkau. Sebab al-qalb la yusammal qalb illa bitakallub. Hati itu tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berpusing. Ya. Bahkan Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, dia lebih laju daripada didihan air yang mendidih. Kita jerang air kan, kita tengok macam mana kelajuan didihan dia, laju kan. Hati kamu lagi laju, kata Imam Ghazali. Kejap itu, kejap ini, kejap kata sedap, kejap malas, kejap kuat, kejap lemah. Dia tu pusing kan. Ya, sebab tu kena pantau selalu sampai dia tamkin, ya, sampai dia duduk dalam nafsul mutmainnah, bertap. Selagi belum mutmainnah, dia berpusing kan. Kejap kajian, kejap tu, maknanya dia ke makna asal, dia takal, dia berubah-ubah. Oleh kerana tu minta pada Ta'ala supaya tetap. Bila dia berdoa tu, pagi tu pun berubah terus, ya, tu berubah daripada perasaan dia ketagih dengan benda yang ditegah oleh Ta'ala kepada tetap hati dia, ya. Rasa kuat iman Allah Ta'ala berikan. Itulah kurniaan daripada berkat di doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ditetapkan hatinya di atas yang demikian tu, maka disifatkan dia ketika itu apa? Muttaqin. Seorang dipanggil muttaqin.
Dan dikatakan kerana demikian itu dia panggil apa? Tabriyah. Yang ini melepas diri, yakni melepaskan dan memutuskan dan menetapkan bahawa pada hati. Sifat takwa itu dalam hati ni. Kadang-kadang syaitan dibisik, kau buat ibadat betul, kau masih apa faedah? Jahat ini. Bisikan-bisikan syaitan. Kau buat taat, kau maksiat, betul, kau buat maksiat, apa faedah? Ya. Sebab itu dia kata kita kena mulazamah dalam majlis hikmah, majlis ilmu. Walaupun ketiga itu kita belum lagi dapat lazim. Macam menembak lah, tembak sekali tak kena, tembak lama-lama kena kan? Itu maksudnya. Istiqamah, insya-Allah Allah Taala tahu niat kita, dia akan bantu. Tapi kita tunjukkan kesungguhan, ya. Sebab dia kata benda besar dia akan uji. Bila uji kadang-kadang rasa malah macam-macam lawan juga. Ya, la tatruki zikri alami hudurika ma Allah fi. Kamu jangan tinggalkan zikir. Apabila kamu zikir tadi rasa lalai, tak khusyuk, jangan tinggal, tetap buat. Insya-Allah dia akan tarik sikit-sikit akan diberikan sebab Allah Taala memerhatikan kalbi kita. Bila kalbi kita sungguh ikhlas, insya-Allah dia akan bantu. Kemudian pemuda takwa disebut pada Al-Quran dan atas 3 perkara. Pertama, takwa dengan makna khasyah, iaitu perasaan gerun, takut, dan juga haibah, ya, takut dan gerun. Mana? Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Wa iyaya fattakun. Wa iyaya, dan akan kami, ya, ini siapa kami? Allah Taala. Fattakun, maka takut oleh kamu. Mana gerun oleh kamu akan kami, ya. Ittaqu iyai. Jadi dia ubahkan iyaya fattakun. Mana akan daku sahaja, itu maksud dia. Sebab beza kalau kita kata na'buduka dengan iyyaka na'budu. Sama kan? Sama kan? Kalau na'buduka kami sembah akan dikau. Dengan kita guna iyyaka na'budu, lain makna tu. Bila kita guna iyyaka, makna dia lebih dalam. Iyyaka mana akan dikau saja kami sembah, lain tak ada. Kalau na'buduka kami sembah akan dikau, mungkin yang lain disembah, semua dia tak sebut. Itu beza dia. Kami makan nasi, ya, mungkin dia makan kuih lain, dia tak cerita. Tapi kalau dia kata nasi saja saya makan, itu mana dia tak makan lain, ya. Dia naik kereta, tapi kalau dia kata kereta api juga naik, itu keling je kan tu. Ya, kereta api juga naik, mana kereta lain tak naik. Kalau dia naik, dia bohong. Ya, itu biasa kalam Arab. Dia keadaan dia fa'il, maf'ul. Kalau kita letakkan maf'ul depan iyyaka, mana akan dikau saja, mana yang lain tak ada. Ya, itu maksudnya. Maka di sini wa iyyaya, mana akan ku fattakun, hendaklah kamu takut sungguh-sungguh hanya dengan Allah Taala. Satu. Dan lagi firman Allah Taala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi. Wattaqu, dan makna takut oleh kamu, yauman hari, turja'una dikembalikan mereka itu fihi padanya, pada hari itu kepada mana? Ilallahi, kepada Ta'ala. Surah Baqarah 1 ayat 281. Dan takut mereka itu akan hari yang kembali kamu padanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkara yang menyentuh kalbi insan untuk takut ialah di antara apa? Zikrul maut. Sebab tu pagi-pagi kita buka, ya, bangun, bukan pagi mana bangun daripada tidur tu. Jangan bangun pagi tak sembahyang subuh lah ni. Mana kita buka je mata, kita bangun pukul apa, nak tahajud pukul 3:30, pukul 4 tu. Ya. Buka aja mata, ada syariat ajar kita kan, bacaan. Nak tidur ada bacaan, nak tidur semua ada. Apa kita baca? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Taala, ahyana, telah menghidupkan kita. Sebab tidur tu dipanggil mautus sugra, mati kecil. Bila kita tidur, roh kita keluar. Roh apa yang keluar? Ruhul yaqazah nama dia. Roh tu bila keluar kita tak sadar. Dibalik-balik kita sadar. Kalau ruhul hayat keluar, itu qalu innalillah, habis tu bos, ya. Jadi dibalik sebab dia katakan mautus sugra, mati kecil. Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Taala yang menghidupkan kita. Sebab ada orang tidur terus sebab tu kan. Ba'da ma amatana, selepas dimatikan, mana selepas tidur. Wa ilaihin nusyur, ini dia benda ni.
wa ilaihi, dan kepada Allah nusyur, kami akan dihimpun di hasyar. Di mana? Padang mahsyar. Bangun pagi, bangun daripada tidur, buka mata, ingat padang mahsyar. Apa rahsia besar tu? Bangun pagi, ingat padang mahsyar. Mana hidup kita sepanjang 24 jam kena dimotivasikan dengan zikrul maut tu maksudnya. Ya, kita nak buat apa tindakan, kerja kita, perancangan kita, program kita, kita letakkan mana zikrul maut. Kalau tengah buat kerja ni, ajal kita sampai, selesa tak agak kita di sana. Ya, kalau selesa, okey, on teruskan. Kalau kita ini berat, ni bahaya, tak terjawab, kita stop. Tu je maknanya. Ya, dia sebagai satu neraca, dia panggil mizanul maut, neraca kematian. Kita nak keluar rumah dia pagi-pagi kan, nak pergi kerja ke mana ke, kita letakkan mizanul maut. Iza aradta an taf'ala amra fatadabbar aqibata fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Itu hadis daripada Rasulullah SAW. Apabila kamu nak melakukan satu kerja buat, kata baginda Islam, fatadabbar aqibatah, kamu kena perhati semak apa kesan dia ketika kita menghadap Qadi Rabbul Jalil yaumil mahsyar itu. Fa in kana khairan, kalau benda tu baik mengikut mizan syar'i, ukuran syarak, pam diteruskan mengambil kata. Wa in kana syarra, kalau sebalik tak elok, pantai, sila stop. Supaya maknanya kita tidak bermasalah di sana besok. Ya, itu di antara zikrul maut dia sebut di sini. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman. Ya, takutlah sekalian kamu pada hari yang semua mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita ingat benda itu, insya-Allah dia akan sentiasa berhati-hati dalam semua tindakan dia. Itu makna takwa itu. Makna yang kedua, takwa dengan makna kedua ni. Makna dengan makna apa? Taat. Sebagaimana firman Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini bahasa ayat dibaca dalam khutbah Jumaat kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Mana hai segala orang yang percaya. Dia bila Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu, sunat terjawab apa? Labbaik wa sa'daik. Ya wahai Tuhanku. Sebab Tuhan panggil dengan panggilan mesra tu, wahai orang-orang yang beriman. Itu besar ya. Wahai segala orang yang percaya, mana yang beriman, taat kamu akan Allah, akan taat sebenar-benar ketaatan. Itu maknanya takwa dengan makna apa? Membina ketaatan. Jadi ada dua makna tu. Beberapa makna. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, taat kamu akan Allah Ta'ala, sebenar taat apa maksud dia? Ya, sebenar-benar haqqa tuqatih. Kata Mujahid, bahawasanya taat maka jangan kamu berbuat maksiat, dan bahawa kamu menyebut zikir ingat akan dia, maka jangan kamu lupa, dan bahawa kamu syukur, maka jangan kamu kufur. Atau setengah daripada makna yang ditafsirkan oleh mufassirin, ulama-ulama tafsir. Maknanya kesimpulan dia, buat yang disuruh, tinggal dilarang. Zahir dan batin gitu. Dan makna ketiga takwa pula, yakni melepaskan hati daripada dosa. Mana kita cut terus bisikan-bisikan hati dosa, kita buang terus. Ya, hati dia. Dan inilah hakikat pada takwa sebenarnya. Ya, takwa yang sebenar ialah kita melepaskan, ya, bahawa hati kita tidak lagi ditawan, merdekakan kalbi kita dari perasaan untuk melakukan dosa. Dan inilah dia hakikat pada takwa. Ya, tiadakah engkau lihat bahawasanya Allah SWT berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Mereka yang senaraikan golongan faizun, orang yang berjaya dapat kemenangan siapa? Ni tuan letakkan ni, man syartiyah, may wa may yuti'illah, siapa yang memberi ketaatan kepada Allah, wa rasulah, dan rasulnya, kemudian wa yakhshallah, dan gerun ia akan Allah. Dia khasyah, yakhsha lebih kuat daripada khauf ya. Khauf makna takut, gerun. Kalau khasyah ni lagi kuat. Ya, lagi kuat. Zalika liman khasyiya rabbah. Demikian itu maknanya diberikan kepada orang yang ada khasyah, kalbi digerun dengan Tuhannya ya. Maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan
Al-Quran Gazette tu confirm dia masuk golongan faizun, orang yang mendapat kejayaan, kemenangan yang sebenar di dunia akhirat bila dia bertakwa kepada Allah dengan makna taat. May yuti'illah, mana dia berikan ketaatan, mana melepaskan diri dia daripada maknanya benda yang tidak elok. Maka disebut akan taat dan khasyah, mana gerun. Kemudian disebut akan takwa, ya, mana wayat takhi. Maka engkau ketahui bahawasanya hakikat takwa, makna yang lain daripada taat ialah khasyah, gerun. Sebab itu sifat tinggi tu, sehingga ulama kalau ada khasyah baru diiktiraf sebagai ulama yang sebenar, ya. Dalam Al-Quran tu kata apa? Ulama tu tuan pakaikan dia apa? Dengan sifat khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Semua yang gerun benar kata ialah di kalangan para ulama. Maknanya kalau ulama tapi dia tak ada sifat gerun, itu tak termasuk senarai ulama yang sebenar. Man lam yakhshallah falaisa bi'alimin. Orang yang kalbi hati tidak gerun dengan Tuhan itu bukan alim yang sebenarnya. Ya, sebab itu sifat dalam adalah sangat penting dikawal. Bila dalam dia selesai cantik, luar pun dia akan cantik. Maka disebut di sini khasyah, kemudian daripada takwa tadi. Maka engkau ketahuilah bahawasanya hakikat takwa, makna yang lain dia bertaat ialah khasyah, gerun. Maka ketahui oleh bahawasanya hakikat makna yang lain dia bertakwa itu khasyah, itu ialah melepaskan bagi hati daripada barang yang kami sebutkan akan dia dahulu. Itu sebab dan doa tu Nabi minta tu, Nabi bagi doa tadi apa? Allahumma habbib ilainal iman wa zain fi qulubina wa karrih. Ini makna dia. Karrih mana minta Tuhan cempakkan perasaan, tak nak dah. Tak nak tu mana lepas. Tak nak dah. Masa bila ada sifat tu, masya-Allah, hati dia akan bersinar dengan nurul hidayah, ya, dengan nurul qurbi, macam-macam nur Tuhan pancarkan dalam kalbi dia. Ya, bila dia buat keputusan, dia sucikan. Macam gelas dalam jangan, kita buat keputusan, kita cuci betul-betul gelas kita. Maka layaklah dia diletakkan air yang berbagai-bagai minuman. 1000 jenis air letak dalam gelas apabila gelas itu telah disucikan. Ya, 1000 jenis makanan akan diletakkan dalam pinggan yang sudah dibasuh. Ya, kalau nak ruci letak dia kotor, kita tak letak. Dan sebab tu suci itu satu benda yang besar. Ya, sebab tu Allah letakkan satu rahsia kasih dekat dia. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala kasih, bukan senang dapat kasih Tuhan ni, kepada orang tawab yang banyak bertaubat. Ya. Satu orang di situ, saya ni buat taubat, apa saya buat balik macam mana tu? Saya buat taubat, saya buat balik. Dalam hadis itu, kalau maksiat tu dibuat 70 kali yang sama dalam satu hari, tapi ketika dia bertaubat, rukun taubat Tuhan terima kan? Dia tak mau ketika taubat tu dia pusing-pusing, tu janganlah. Rukun taubat, kalau kita dengan Tuhan, apa pertama? An-nadam, satu. Penyesalan, ada, betul-betul menyesal, satu. Kemudian al-iqla', tinggal benda tu. Ya, 2. Yang ketiga al-azam, azam tak nak buat lagi. Maka ketiga tu kita buat, dia tak ada guna lapas tadi. Taubat ni mulut tak bergerak pun sah. Dia tak ada lapas pun, dia senyap dia. Dia rasa menyesal dengan Tuhan. Kemudian azam tak nak buat lagi, dia tinggal, sah taubat dia. Ya, telah confirm taubat. Dan bila taubat begini, Rasulullah beri satu tawaran besar. At-ta'ib binazam kamala zambana. Orang yang bertaubat sungguh ni seolah tak ada dosa, bersih. Kayauma waladhu ummuh. Macam hari dia pun anak perempuan ibu. Tu kasih sayang Allah, masya-Allah tadi. Allah boleh menampunkan dosa, tapi jangan syirik dengan dia lah. Ya, itu maknanya. Tiba-tiba dia bertaubat satu maksiat. Duduk tak lama lagi, diulang balik. Belum 2 hari pertama lagi. Katanya dia mengumpat misalnya, dia taubat tak nak mengumpat, takut. Dia lama pup buat balik. Lepas tu sudah dia taubat sungguh lagi. Sah tak taubat? Sah. Batal tak taubat? Tak batal. Ya, kalau mengumpat balik, buat balik, berulang 470 kali pun sah sekiranya rukun dia ada. Dia tak pakai ketika nak taubat tu, dia dah hati dia tak mulut istighfar, astaghfirullah, aku minta ampun, wa atubu ilai, aku minta ampun dan bertaubat padamu ya Allah. Tapi hati dia tak buat lagi, nak buat lagi sekut. Tu tak pakai. Dia kena putus betul. Sebab tu nak menghasilkan nadam dalam kitab ni ada kan. Akan datang. Nadam ni maknanya sesat. Dia ada mukaddimah.
Muqaddimatun nadam dia panggil. Mukaddimah untuk terbitkan kalbi kita ada perasaan gerun, perasaan menyesal. Apa? Kena ingatkan resiko. Resiko maksiat ni apa? Mendapat murka Tuhan, laknat daripada Ta'ala, akhirat dia lempar dalam neraka, atau dunia hati jadi gelap, kita makin banyak kita sampai rasa takut. Kita ingat kampung rasa gerun, baru diterbit nadam, sesal. Bunyi nadam tu mudah kan? An-nadam huwa taubah, Nabi kata. Penyesalan tu taubat. Tapi macam mana nak hasilkan nadam yang hakiki tu? Itu kena ingat dia punya risiko tu. Sampai rasa gerun, baru terbuka. Dan hasil bila kita bertaubat sungguh, memang ada sir rahsia hati kita dia akan lain. Dia rasa sejuk, tenang. Itu tanda taubat dia terima. Dan ketika itu kita akan dapat buah samarah. Apa buah dia? Kita buat ibadat ringan. Betul kalau tuan-tuan istighfar, kalau boleh 70 kali lah, kata boleh pun buat apa boleh sebelum tidur, betul-betul. Dan niat nak bangun malam, mudah yang. Tak payah jam lucing ni. Ada kantong gerak, mudah ya bangun. Tapi kalau kita tidur tetap bertobat, dosa mata ada, dosa mumpak macam-macam bertepik gini. Kita pakai jam lucing, jam bunyi kita bangun. Kering dia mana. Apa siqala zunub. Berat dosa tu dia tekan kalbi kita. Dia nak buat apa ni? Tu banyak cepat istighfar balik. Bila istighfar balik dia jangan. Lepas tu dalam suluk tengok tak ada zikir, suruh taubat dia, semayang taubat. Lepas tu laju balik. Itu makna pembersihan adalah syarat yang sangat besar dalam menghasilkan makna ni. Ini besar ni, taubat adalah perkara yang sangat besar. Awalul maqamat, awal-awal maqam ni. Dan satu lagi tengok di sini, kemudian kata mereka itu ini tempat dikatakan takwa atas 3 takwa daripada syirik. Satu, takwa daripada bid'ah. Bid'ah ni maksud bid'atud dalalah, bid'ah yang membawa kesesatan. Ada bid'ah yang hasanah pun ada kan. Jadi ada 5 bagi bid'ah, tu panjang lebar lah, ada bahasan lagi. Dan takwa daripada segala maasi. Mana kita minta pada Tuhan kan, minta kepada Allah supaya kita dapat menghasilkan itulah pemeliharaan daripada syirik dengan takwa, daripada bid'ah tadi, dengan pemeliharaan daripada maasi yang far'iyah, yang bentuk cabangan, maksiat-maksiat yang ijma', macam-macam jenis maksiat kan. Yang ni hukum pada hukum syarak tadi. Kita minta Allah pelihara kita, insya-Allah dia akan rasa suasana, kalbi dia akan merasa perubahan, dia akan rasa. Dan sebenarnya telah menyebutkan akan dia subhanahu wa ta'ala pada satu ayat dengan firman-Nya, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima tami'u iza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihati summa taqau wa amanu summa taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya apa? Tiada atas mereka yang beriman, mana yang percaya akan Allah Ta'ala dan beramal mereka amal yang saleh, dosa pada barang yang makan mereka itu apabila mengekalkan takut. Mana dosa itu akan hilang apabila mereka takut, mana mereka bertobat dan percaya dan mengerjakan amal yang saleh dan salihat. Kemudian takut, mana takwa lagi disebut, dan percaya, mana beriman, kemudian daripada daripada haramkan, dan kemudian takut yakni akan syirik dan barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atas mereka itu sekaliannya, dan membaiki mereka itu. Bermula Allah Ta'ala kasih akan orang yang berbuat kebajikan, mana kebaikan. Jadi sebut lapas apa tadi? Takwa tu banyak. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat junahun fima ta'imu iza mattaqau. Bila dia bertakwa sungguh, dan beriman, kemudian wa 'amilus solihat summa taqau, diulang lagi lapas takwa. Kemudian summa taqau. Maknanya apa? Iringan lapas takwa tu beberapa kali ada makna beberapa peringkat takwa. Maka berdasar tu dia akan sebutkan di bawah ini maknanya kategori takwa Allah oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Sebab takwa bila dibina betul dan selesai dengan 3 perkara, masya-Allah kedudukan dia amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khaira kullahu bi wa anta bina wa alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, innahu la ilaha illa anta.